budak-budak kecil tu pun tahu 27. Tak tahu dah. 27 kali ganda. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Dia bukan macam duit nampak RM27. Cubalah kita tukar. Semayang ni bagi salam, semayang berjamaah RM27 satu waktu. Macam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok orang pakai. 27. Agak macam tu. Sampai ke jalan semayang. Yang seorang pula, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada orang lah. Sistem ambil sikit orang dah. Masa tu tuan-tuan nak tahu, lain perbincangan ni kat orang perempuan ni. Balik tabir ni, orang perempuan ni lain perbincangan ni. Kau dah berapa lama dah semayang sini? Baru 2 minggu kak. Untunglah kau. 27 kali 5 kali pek boleh banyak duit kau. Aku baru tahu tak guna punya jiran. Dia marah jiran. Dia tak cakap pun. Walhal ceramah hari-hari cakap dah ni. Dia marah jiran sebab dia RM27. Tu orang perempuan yang perbincangan. Orang lelaki dia tak bincang macam tu. Orang lelaki dia tak akan bincang soal-soal yang remeh-temeh. Orang lelaki akan bincang isu dasar. Agak-agak kau lah Mat. Kalau kita ni makmum dapat 27, imam dapat berapa? Tu dia bincang. Dia bincang itu. Ditahan ni motosikal imam, dia cakap imam dapat berapa? Imam ni pula, imam ni rendah diri, dia berzuhud kan. Semua dunia tu tak ada apa pun. Alhamdulillah. Imam tak nak cakap Alhamdulillah, syukur. Cakap imam kena telus. Zaman ini kita kena terus terang. Telus. Jangan ada benda yang tersembunyi. Cakap ini contoh tau. Tak betul pun ni contoh. Imam kata ni contoh, katakan. Imam kata tak adalah banyak sangat. Kalau aku lupa-lupa malam tu kurang lah sikit. Tapi kalau khusyuk tu lebih. Macam ni lah, torok-torok RM40 tak lagi lah. Wah, contoh lah. Malam tumbuk-tumbuk nak jadi imam. Pahala dia jadi imam, kita tak boleh kau. Nak dia RM40 ni masalahnya tuan-tuan. Apa yang Allah bagi 27 kali ganda. Kita tak tahu pun berapa kebaikannya. Nampak tak? Sesungguhnya Allah lebih suka seseorang itu bersemayam jemaah dan kemudian berdoa dibandingkan orang yang bersembahyang di rumah bersendirian kemudian langsung tidur. Yo. Satu lagi. Nabi sebut apa? Kalau ikutkan hati aku, Nabi bercita-cita. Ikutkan hati aku, nak sahaja aku pergi bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Nabi kata, ikutkan hati. Tapi Nabi tak buat. Kalau Nabi buat jadi sunnah tuan-tuan. Dah tak ada kerja lain, imam pergi bakar rumah orang pula satu rumah dia bakar. Dah imam ambil sampai dah rumah imam nak kena bakar. Tapi nak bagi tahu penegasan, Nabi bagi tahu pergi sembahyang jemaah ni. Lagi satu boleh sembahyang jemaah ni apa? Sembahyang jemaah ni kita rasa kukuh, tengok imam lah tadi baca steady, kita pun ikut. Alhamdulillah. Kan? Kita ni kan, paling tidak sana kerja aku. Kita kalau baca kau lagilah kau. Kan? Kat rumah orang perempuan kadang-kadang kan suami sendiri pun tak yakin. Fatihah pun tak betul. Macam mana tu? Laki baca Fatihah, ayo Ar-Rahman, kan kacau tu. Iyo, sembahyang jemaah kita relax sikit, lega sikit. Iyo. Lepas tu nak duduk belakang imam lah tu. Ilmu tak ada, duduk belakang imam. Jangan main-main. Imam kalau lupa kau kena tolong. Iyo, betul. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an parah. Orang belakang mampu dia. Mana dia nak rabut.
Yang kiri kanan macam ni, tolonglah. Yo, tapi dah puasa baca panjang betul lah. Kalau setakat keluar Allah tak ada imam tak tolong kau dah, semua tahu. Kan? Ataupun tiba-tiba imam, bukan sinilah tempat lain, imam didatangi angin yang tidak diundang. Apa nak buat? Imam tu terlepas angin. Imam kan dia mau farakah ke tepi. Makna orang belakang kena buat apa? Kena buat apa? Ganti. Kau depan, dia ganti. Kan? Allah, jatuh sambung. Ini tak ada ilmu. Weh, batal weh, kontut. Bangang aja imam makmum lah. Aduh, kau nak ada ilmu. Ini tanggungjawab besar ni, sah depan ni. Dalam satu hadis kata, kalaulah orang tahu tentang kelebihan sembahyang jemaah di saf yang depan, kalaulah perlu mengundi, tentu dia akan mengundi. Dan kalaulah mereka tahu tentang kelebihan sembahyang atmah, iaitu sembahyang subuh dan sembahyang isyak. Nah, kenapa tu subuh dengan isyak? Sebab dua tu paling liat sekali orang nak pergi. Hari ni ada harapan orang sembahyang sampai isyak, sebab dia tunggu sampai serbat habis. Hari lain kalau sembahyang maghrib penuh. Balik tu kan jumpa lagi, belum tentu lagi tu tuan. Sampai rumah ji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, selesai. Iya, sampai rumah selesai. Susah ya. Apa halangan sebenarnya nak pergi masjid, pergi surau ni? Dia ada dua. Pertama, hawa nafsu. Yang kedua adalah tak yakin, ketidakyakinan. Itu halangannya. Hawa nafsu. Abang yang mana bang? Pergi surau. Alah abang ni kan nak janji nak makan sama. Pijak orang tahu lah. Banyak cerita mengada-ngada lelaki pergi surau biar pergi. Kan? Hawa nafsu. Yelah besok lah pergi surau. Tak jadi dia pergi surau. Satu lagi, hawa nafsu anak. Orang lelaki kalah dengan anak. Pergi mana bang? Pergi pasar malam. Abah pergi masjid. Abah kata lah pergi pasar malam ni. Oh iya ke? Yelah besok lah pergi masjid. Pergi pasar malam. Pergi pasar malam ni. Semayang ke rumah. Yang kedua tak yakin, tak tahu dia kelebihan semayang tu berapa ni semua hadis-hadis. Sebab kuliah jadi macam mana? Yang pertama nak atasi hawa nafsu tadi, jihad. Abang kan dah janji nak makan sama. Abang pergi semayang tak lama. InsyaAllah. Imam ni, kalau abang tengok, kalau imamnya kan abang jadi makmum sekejap je tu. Tapi kalau abang nampak imam sabar tu ke depan kan, abang akan suruh abang jadi imam. Kenapa dengan imam sabar tu? Oh, tak boleh sabar. Imam sabar ni memang sangat bersabar saja yang boleh tahan dengan dia. Dia nak semayang lah. Lulus nampakkan sah. Rumah Abilo sampai ni yang belakang parah ni. Orang perempuan bila tarawih tu lah, kau orang perempuan balik tabir ni kan cahaya warna dah. Orang perempuan balik tabir boleh bulan puasa dia dongak Allahu Akbar. Oh dia dah tahu steady imam malam ni. Dia kalau dia kan suara imam. Kalau dia dapat yang tarawih malam tu, Allahu Akbar, habislah kita. Dia belakang orang perempuan ni buat dosa cakap macam tu. Tapi bukan orang macam sini, tempat lain. Jadi yang pertama tadi kena kuat. Abang nak pergi makan sama, sabarlah pergi semayang sekejap je, nanti balik kita makan sama. Okey? Anak-anak pula, abang kata nak pergi pasar malam. Abah pergi semayang sekejap je. Kau tahu tak, pasar malam tu takkan tutup selagi abah kau tak sampai. Anak je tu. Itu jihad. Sekejap bukan lama benar kan.
Kedua, tak yakin. Macam mana nak atasi? Datang majlis ilmu, dah baru faham kenapa sembang jemaah, apa kelebihan Datang kuliah ilmu, majlis ilmu datang. Tak sama dengan tengok kat YouTube. Tak sama dengan tengok TikTok sikit-sikit ya. Tengok full, baru faham. Ni pun ada yang tak percaya. Betul ke tu Samsul Debat? Lain muka tengok. Macam saya camah ke Sarawak itulah. Budak Sarawak tu non-Muslim dengan ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang letak Adi Putra kan dia tu. Saya masa tu ya, saya tak tahu lah nak marah ke, nak sedih ke, nak gembira pun tak tahu. Saya tak bohong lah, betul. Tanyalah tim saya tu. Ya. Tak ada lah bawa kan, tapi macam tu lah ayat kan. Jadi kurang didikan agama. Bagi didikan anak kita, galakkan pergi surau, galakkan pergi masjid. Contoh contoh kita nampak kecil benda tu. Kita bawa anak kita pergi surau, kita pesan, ni mak nak pesan ni, besok mak dah tak ada pun datang surau, semayang jemaah kat surau masjid. Faham? Faham mak? Sobot hari-hari. Tiba-tiba satu hari kita dah dalam kubur, anak kita, dia cakap dengan isteri dia, kita semayang jemaah kat masjid, kat surau tiba-tiba panggil arwah mak dulu tak pernah tinggal semayang kat, arwah abah tak pernah tinggal semayang jemaah kat surau, kat masjid. Dan dia siap pesan tu, jangan tak pergi. Kita pergi tuan-tuan, mengalir pahala arwah ni, sebab arwah tu pesan kita kan. Setiap hari Jumaat ya, dia sedekah pisang, dah arwah pesan jam tu. Esok kita sembang subuh berjemaah pahala abang ni, arwah dulu tak pernah tinggal sembang subuh berjemaah. Macam tu lah. Petang kan kita karaoke, nak kenapa? Arwah ni tak pernah kan. Kalau mampu tuan-tuan kalau saya karaoke. Balai macam saham mau tinggalkan kan. Cara nak imarah surau masjid, solat berjemaah. Sebab apa? Pahala berlipat kali ganda. Lagi satu apa? Eratkan tali silaturahim. Ada yang malam ni baru tahu, lah kau duduk sini ke? Baru nampak muka. Lah tak tahu pula. Solat berjemaah, keluarga pun bahagia. Kemudian mewujudkan bilik bagi musafir. Itu pun macam saya sebut tadi lah, ada orang buat homestay, dia buat ni kan, ikutlah kemampuan masing-masing. Mengadakan pelbagai aktiviti untuk menggalakkan orang datang. Kemudian menjalankan aktiviti ekonomi untuk meningkatkan dana masjid. Ada tu yang buat wakaf. Adalah pula orang tu, dia nak bagi duit ni imam, ada satu duit ni saya ni tak boleh, duit ni saya nak cakap dengan imam tu, orang ni duit ni saya dapat daripada hasil rompakan bank dalam 30 tahun dulu. Berapa banyak? Dalam 50,000. Minta maaf, kami tak terima wang seperti itu. Tak, kena ambil. Orang surau kena ambil, tetapi jangan gunakannya untuk tujuan pembinaan surau ni, jangan. Tapi mungkin parking, mungkin untuk upgrade toilet, boleh gunakan duit tu. Dia tak, kau tidak kan dia buang, dia bagi tak sesiapa orang bagi kan, tapi benda tu boleh digunakan hanya untuk tujuan, bukan ruang solat. Jangan. Tu ya. Upgrade parking kita buat kan, biar dia tar semua sampai sana kan. Kemudian penyewaan aset masjid, macam tadilah, sewa dewan kan, buat bilik kan, melabur dalam koperasi masjid, koperasi surau. Kalau kita buat koperasi kan, buat kedai, siapa yang nak, okey, kemudian kita istiharlah setiap tahun berapa keuntungan dapat dan sebagainya. Kesan pengimarahan surau masjid kan, firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat ke-18 bermaksud, hanya yang layak memakmurkan masjid Allah itu ialah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah, maka diharapkan mereka menjadi dari golongan mendapat petunjuk. Kedua, dapat meningkatkan iman dan ketakwaan, dan begitu juga penyatuan umat Islam. Hari ini semua datang, tak ada ditulis jemput hadir beramai-ramai hanya untuk golongan yang berpendapatan 5,000 dan ke atas, tak ada. Dia tulis muslimin muslimat dijemput hadir, semua open. Ni yang datang ni ada yang pegawai tinggi, ada yang pegawai kanan kerajaan, ada yang ada bisnes riban-riban, jutaan-jutaan, banyak-banyak kan hasil, tapi kita sama di sisi Allah. Tu dia sama kan. Saya tadi semayang belakang tadi sebab saya nak jamak dan siap jamak tadi kan. Dia cakap pahala dia pergi belakang, makin lama makin belakang pula tadi tanya kan. Jadi itulah dia, kita membantu kan, satu sama lain kan.
meningkatkan kesatuan umat Islam, yang tolong menolong satu dengan yang lain. Kadang-kadang itulah kalau kita tengok peristiwa yang berlaku sekarang ni, tahu je lah kan apa berlaku di Palestin kan. Saudara kita banyak menginsafi, paling tak titipkanlah doa. Ada orang tanya saya, apa pandangan Ustaz pasal boikot? Saya kata kalau ada alternatif yang lagi baik, buatlah. Saya kata kan, ada alternatif lagi baik. Contohnya ada kedai makan, kita dah biasa makan kat situ, tapi ada yang lebih baik lagi, carilah kedai lebih baik kan. Contohnya ada kedai ni, dia dua, saya tak nak sebut bangsa, tak nak sebut agama, tapi kedua kedai ni, yang kedai ni dia memang tak tokeh, tak bayar zakat. Yang ni kedai ni bayar zakat, boleh makan kat kedai yang bayar zakat tu. Macam tu lah maksud dia, faham? Tiba-tiba adalah satu soalan, Ustaz kalau boikot umrah boleh tak? Pahala. Dia kata sebab kerajaan Arab Saudi tu dia menyokong ni. Dia kata kalau kau boleh buat umrah kat section 33, kau buatlah. Betul kan? Saya kata kalau ada alternatif yang lebih baik. Kalau tak ada alternatif, kita pergi Makkah, pergi umrah kerana Allah, Kaabah di sana, lepas tu Nabi pun, makam Nabi kat sana, kita pergi ziarah Nabi kat sana. Apa masalah? Kenapa nak kaitkan pimpinan lantak dia lah kan? Tu pesan. Kadang lebih-lebih nak orang gitu ni. Dia kalau nak menyokong teman, ada lah cara kaedah dia kan. Macam tu lah tuan-tuan. Jadi menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatlah program-program. Syabas dan tahniahlah kepada Jatuh Kursus Surau atas usaha yang dijalankan. Dia pecah kepala ni, fikir ni bulan depan siapa, ni nak panggil siapa lagi. Tadi pula dah sakit perut sama debat ni, apa dia sampai ke tak ni, jadi ke tak jadi kan. Saya pun insyaAllah saya biasa dah sampai di tempat kejadian beberapa minit sebelum saya dah sampai, insyaAllah. Kalau lambat saya akan beritahu kan. Jadi buatlah tuan-tuan, sementara hidup di dunia ni sementara sifatnya. Kenapa kita datang kat masjid, datang surau? Sebab nak ngejar keberuntungan akhirat. Tak ada untungan dunia dah. Paling untung pun kambing mana ni cerita tadi ya. Tapi cerita yang paling kita nak kejar keberuntungan akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana tuan-tuan? Kerja akhirat, dunia pun dapat, tapi kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Maka jadilah kita manusia yang rugi. Surah Ali Imran ayat 128. Setiap yang hidup pasti akan mati. Pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat mengelakkan neraka dan juga dapat masuk ke dalam syurga, sesungguhnya mereka adalah golongan yang beruntung. Dan ingatlah, dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu dia. Jadi tak salah kita koja ya. Koja dunia ni benar-benar. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu. Saya faham cara runungan mata itu. Dan cara bila dia duduk tu berkali-kali tempat duduk ni, ada satu mesej yang sangat jelas. Jadi insya-Allah saya adalah satu penceramah yang sangat memahami kehendak audiens saya. Jangan risau, saya tak kecil hati pun tuan-tuan. Insya-Allah dia ada banyak lagi saya nak share ni. Maknanya confirm kena panggil lagi. Macam itulah. Jadi insya-Allah kita cubalah susun 2 Syamsul pula lepas ni. Jadi tuan-tuan dan sekalian, cukup sekadar itu. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang, air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang, mulut menyebut jasa baik, pihak surau menyebut rasa nak junjung. Ini tuan-tuan sekalian,